Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada anda-anda yang menonton pada pagi ini. Okey, bersama saya Dila. Okey, pada hari ini kita pada hari ini kita akan kita berada di segmen Nostalgia Umrah KJDT di Hati. Okey, tapi sebelum tu kita meminta yang tengah menonton sekarang ni, boleh kita nak buat sound check seketika sama ada audio dan juga line clear atau tidak, dan juga ada boleh komen anda tengah menonton daripada mana. Okay, so kita teruskan. Bersama saya pada pagi ini adalah Al-Fadil Ustaz Syuib, Senior Musyrif KUJDT. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Baik, sihat dah. Sihat. Okay. So hari ni jadi siapa yang tengah menonton boleh komen kalau ada di antara jemaah haji dan hajah yang pernah pergi trip bersama Ustaz Syuib, boleh sahaja komen ataupun nak mengimbau kenangan, boleh sahaja boleh bagi tahulah. So kita akan share pada pagi ini. Okay, so Ustaz, pagi ini saya nak tanya, memandangkan Ustaz adalah Senior Musyrif KUJDT, jadi kita nak tanya, berapa kali Ustaz dah pernah pergi dengan KUJDT dan pada bila? Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih kepada host pada hari ini dan juga terima kasih kepada KUJDT, Kembaru Umrah JDT pada hari ini yang sudi menjemput saya dalam pada perkongsian. Masya-Allah tabarakallah, rindu sangat dengan tim KUJDT ni. Masya-Allah tabarakallah. Jadi alhamdulillah, nak kata senior musyrif tu tak adalah senior musyrif. Ada orang yang lebih senior lagi. Tapi alhamdulillah, diam tak diam dah hampir 4 tahun ni bersama dengan KUJDT. Alhamdulillah. Masya-Allah tabarakallah. Bersama dengan KUJDT ni pada asalnya ada lebih yang seorang kawan-kawan saya, ustaz-ustaz yang lebih senior lah bersama dengan KUJDT pada asalnya. Dan pada ketika tu memang melihatlah bagaimana perkembangan KUJDT dan rasa, ya Allah, bestnya dapat masuk dalam tim KUJDT ni kan. Masya Allah tabarakallah. Dan alhamdulillah masa tu kita tengah belajar lagi akhir tahun di Universiti Al-Azhar, alhamdulillah, dan akhirnya dapat masuk dan terpilih pula jadi salah seorang musyrif KUJDT. Dan saya, I'm proud to be KUJDT, musyrif KUJDT, alhamdulillah. Okay, untuk saya bersama dengan KUJDT ni, untuk pengetahuan semua, saya dah pergi trip bersama KUJDT sebanyak 2 kali. Pertamanya tarikh pada 19 hari bulan 12 tahun 2018. Dan juga trip yang kedua iaitu pada tahun 2019, iaitu 3 hari bulan 12 2019. Masa tu lepas daripada trip tu sebenarnya saya ada beritahu kepada pihak mudir dan mudirah, sebab agak sedih lah pada ketika tu lepas trip 3 hari bulan 12 tu, sebab mengatakan bahawa risau sebab trip yang akan datang for upcoming tahun 2020 ni saya tak dapat bersama dengan KUJDT buat sementara seketika, sebab dalam tempoh waktu saya bersambung belajar. Tapi yalah, wa makarallah wallahu khairul makirin, sebaik-baiknya Allah itu Maha perancang. Masya-Allah tabarakallah. Kita dialami di berlakunya pandemik sekarang ni, yang mana semua satu dunia tak boleh buat umrah, dan masya-Allah tabarakallah. Jadi insya-Allah pada masa akan datang, dan pada saat ini pun dah nak habis belajar dah, insya-Allah habis je belajar, dapat je pergi umrah, insya-Allah saya akan terus bersama dengan KUJDT. Alhamdulillah, seronok sebenarnya bersama dengan KUJDT. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. So, sepanjang bersyukurlah sebab Ustaz masuk tim KUJDT, banyak kenangan yang tak dapat dilupakan di antara tim dan juga musyrif-musyrif lah. Okay, so
berbalik kepada trip yang first, Ustaz ada cakap trip Ustaz 2018 sekali dan juga 2019 sekali. So pada 2018 yang Ustaz pergi umrah tu, ada tak kenangan yang Ustaz tak dapat lupakan? Sama ada gembira ke, kelakar ke? Okey, baik. Dia sebenarnya bila sebut pasal pengalaman ni sebenarnya, every single moment yang mana kita start untuk pergi ke umrah sebenarnya itu adalah momen-momen yang tak boleh dilupakan sebenarnya. Betul. Sebenarnya bermula daripada di Masjid Bandar Dato' On tu sebenarnya. Bermula di situ sebenarnya dah bermula dah detik-detik kenangan-kenangan yang bibit-bibit kenangan yang dicipta sebenarnya. Pada ketika tu bukan musyrif je yang sedih, risau, nak tinggal anak isteri, bukan senang kan. Bahkan jemaah yang sanggup pergi korbankan wang ringgit mereka, masya-Allah. Itu semua momen-momen yang mereka sendiri tak boleh lupa. Sebab tu dalam tempoh masa saya pergi pada 19 hari bulan 12 tahun 2018, masa tu saya pergi bersama dengan senior saya lah. Senior selaku bagi saya guru saya lah. Guru saya masa saya belajar, guru saya dalam saya menjalani kehidupan saya. Banyak lah apa perkara saya akan rujuk kepada dia itu. Al-Fadil Ustaz Said Miftahul Ulum. Said Miftahul Ulum, masya-Allah tabarakallah. Banyaklah saya belajar daripada dia mengenai perjalanan umrah, cara-cara bagaimana mengendalikan jemaah, masya-Allah tabarakallah. Kalau Ustaz Ulum melihat video ni, saya mengucapkan jutaan terima kasih lah. Pertama sekali saya pergi dengan Ustaz Said Miftahul Ulum, dan pada ketika itu alhamdulillah keyakinan yang dibina daripada Ustaz Said Miftahul Ulum, alhamdulillah kami dapat kendalikan jemaah dengan sebaiknya. Sebab tu saya kata momen yang paling penting pada mula-mula, pada awal di Masjid Bandar Dato' On sendiri, saya cuba untuk datang pada jemaah, kumpulkan jemaah untuk kami sama-sama betulkan niat daripada Masjid Bandar Dato' On lagi, daripada kami berzikir, daripada kami angkat doa lagi. Pada momen tu lagi kami dah tekadkan hati. Saya dah bagi tahu pada jemaah bagaimana perjalanan kita ni seolah-olah perjalanan sedang menuju jihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang sebenarnya, macam saya cakap tadi, bukan senang. Hati kita gembira nak pergi, nak jadi tetamu Allah, tapi dalam pada masa yang sama ada kerisauan yang mana kita nak tinggalkan mungkin keluarga kita, nak tinggalkan harta benda kita. Masya-Allah tabarakallah, itu bukan mudah sebenarnya. Jadi di Masjid Bandar Dato' On tu lah momen pertama yang saya akan bina untuk kuatkan hati kami sebagai musyrif dan juga para jemaah. Momen tu lah saya akan mula sentuh hati jemaah, sentuh hati tetamu-tetamu Allah ini, untuk sama-sama kita bina bentuk niat kita untuk kita pergi untuk mengerjakan ibadah umrah. Dalam perjalanan, masya-Allah tabarakallah. Sebenarnya pada trip pertama tu 19 hari bulan 12 tu tahun 2018, saya dengan Ustaz Said Miftahul Ulum dan juga para jemaah kami masuk Madinah dulu. Madinah dulu. Jadi masuk Madinah ni kita boleh santai-santai lah. Baju pun boleh pakai jubah lagi kan. Baju pun boleh pakai jubah lagi, boleh relax lah. Tapi alhamdulillah tempoh yang pada tahun 2018 tersebut, trip pertama tersebut, ada satu jemaah saya yang di antara jemaah kami ada di kalangan OKU, dan alhamdulillah saya seronok sangat. Itulah yang ditarbiah dalam KJDT sebenarnya, yang saya lihat tak ada dalam mungkin tak ada dalam travel yang lain. Alhamdulillah KJDT menyusun satu gerak kerja bagi saya yang cukup baik, yang mana kami musyrif hanya tumpu kepada ihtiram kepada para jemaah, dan itulah yang kami lakukan sebaik mungkin. Dan alhamdulillah pada trip 2018 saya dapat berkhidmat dengan jemaah saya yang OKU tu. Momen-momen dapat dukung dia naik ke bas, turun ke bas, masya-Allah tabarakallah. Walaupun dia tu OKU, tapi setiap program yang kami susun, alhamdulillah semuanya diikut, alhamdulillah. Itulah momen-momen yang orang kata
yang saya sebut yang bagi saya bermakna lah sebab apa? Kenapa saya cakap macam tu? Sebab apa? Saya sebenarnya sebagai musyrif sedang berkhidmat kepada tetamu Allah, dan saya juga ingin orang kata dapat menempel pahala pun jadilah, alhamdulillah. Sebab tu kami sebagai musyrif KUJDT sentiasa bersungguh-sungguh dalam berkhidmat kepada jemaah yang bersama dengan KUJDT ni. Sebenarnya banyak lagi momen nak cerita, banyak lagi sebenarnya, tapi macam saya cakap, every single moment perjalanan kita ke umrah itu adalah kenangan-kenangan yang kami cipta sampailah kami balik ke tanah air. Ya, betul tu. Memang kalau ikutkan antara banyak jemaah, kalau jemaah pun memang antara musyrif kesukaan adalah Ustaz Syuib lah. Lagi-lagi masa first trip dengan Ustaz Miftah kan. Suara pun sedap kan dua-dua. Okay, so itu adalah kenangan Ustaz untuk pada trip yang pertama. Okay, jadi kita nak throwback sedikit dengan kita ada video sikit yang kita nak belanja ni. Mungkin Ustaz akan teringat sikit ke? Okay, so kita saksikan video yang rakaman pertama ni. Baik. Tuan-tuan, sedarlah bahawa barang siapa yang tahu, mungkin ada yang tahu mengenai sejarah Saqifah Bani Sa'idah ini, tuan-tuan akan rasa sebab. Kerana apa? Peristiwa ini berlaku kerana pada zaman kewafatan Nabi SAW. Allahu Rabbi. Tadi sebelum turun saya cakap dengan mudih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan hati saya dalam pada mana menceritakan mengenai kewafatan Nabi SAW. Baik, tuan-tuan pun puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tuan-tuan, ketahuilah bahawa pada bulan Ramadan pada tahun 10 Hijrah. Bulan Ramadan pada 10 Hijrah. Tahun-tahun sebelum ni, bila mana tibanya bulan Ramadan, Jibril alaihi salam akan turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan bertadarus bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1 kali. Dan pada tahun sebelum-sebelum ni juga pada bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beriktikaf di masjid pada 10 malam akhir. Tetapi berbeza. Pada Ramadan. Okey, itu di antara video yang kita dapat tampilkan kepada umum lah. Okey, dan juga kami daripada tim KGDT nak memberitahu kepada viewer, Haji Hajah yang tengah menonton ni, musyrif dekat KGDT kalau bagi tazkirah ataupun ceramah kepada jemaah-jemaah memang akan bergenang air mata. Okay, so Ustaz, setiap kali Ustaz Syuib memberikan tazkirah, tak kisahlah kat mana-mana, memang akan menyentuh perasaan sehingga kinilah kalau kita throwback balik video memang akan rasa lagi penyampaian tu. Semua musyrif KGDT seperti itulah, memang sangat bila sampaikan sesuatu dakwah tu memang menusuk ke dalam hati lah. Okay, itu di antara itu video yang Ustaz ingat tak dekat mana tu? Ya Allah. Saya tengok video tu saya sebab, masya-Allah tabarakallah. Itu masa tahun 2018 tu, itu ada di Saqifah Bani Sa'idah, yang mana itu adalah orang kata boleh masuk lagi dalam Saqifah tu. Boleh masuk. Pada tahun 2019 saya pergi dah tak boleh masuk dah. Pada program Saqifah Bani Sa'idah tu kami cerita di Masjid Nabawi. Masya Allah tabarakallah. Ya Allah, sebabnya hati, ya Allah, subhanallah. Tapi memang betul. Bila mana kita sendiri berada di tempat tapak sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita menyampaikan apa sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia punya zuk tu, masya-Allah tabarakallah, subhanallah. Itu adalah tahun terakhir dapat masuk ke Saqifah Bani Sa'idah. Masa tahun 2019 saya pergi dengan jemaah trip 2019. Masya-Allah, mereka tak dapat masuk ke Saqifah Bani Sa'idah. Masya-Allah, tempat momen-momen orang kata sirah tempat yang paling orang kata masya-Allah tabarakallah. Sebab memang sebab dalam bercerita mengenai kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Macam tadi host bagi tahu kan, kenapa musyrif KUJDT selalu dalam pada mana menyampaikan
menyampaikan tazkirah ataupun menyampaikan ibrah sirah baginda Rasulullah SAW ketika mana mengerjakan umrah kepada para jemaah. Kami dapat tumpukan kepada perkara tersebut. Sebab apa? Kerana memang itulah yang ditarbiah dalam KJDT kepada musyrif. Yang mana mudirah memang tekankan kepada kami sebagai musyrif KJDT, fokus kami adalah kepada pengisian para jemaah. Kerana apa? Mereka mengorbankan wang ringgit mereka, tenaga mereka, usaha mereka, keringat mereka untuk pergi untuk mengerjakan ibadah umrah Mekah dan Madinah ini. Bukan saya saja. Hanya mereka untuk menyelami sirah baginda Rasulullah SAW dan melakukan amal ibadah di sana. Jadi kami, musyrif KJDT ini memang sentiasa committed dalam pada mana memberi yang terbaik dari segi sudut pengisian, dari segi sudut bantuan, khidmat, dan juga dari sudut kami bersama dengan para jemaah. Terima kasih KJDT kerana sentiasa committed dalam pada mana membantu para musyrif dalam menjalankan amanah tugas ketika mana membimbing para jemaah. Alhamdulillah. So itulah kami tim KJDT nak memberitahulah, tanpa musyrif, siapalah kami ni. Okay, so yang sekarang ni yang berada, yang tengah kita tontonkan kepada umum, gambar Ustaz Syuib tengah menyantuni para Duyufur Rahman. Ini trip 2018 tak silap saya, kan? Sebab tagging hijau. Okay, itu salah satu gambar lah Ustaz membantu. Rindu tak Ustaz? Rindu. Dia bukan, istilahnya macam saya cakap tadi, kami bukan musyrif, bukan hak eksklusif diri kami. Istilahnya, walaupun kami musyrif, kami tak boleh nak angkat barang jemaah. Kami musyrif, kami tak boleh bantu. Bukan. Sebab tu bagi pendirian saya berkhidmat dengan para jemaah kerana apa? Saya ingin berkongsi pahala dengan mereka. Mereka bertawaf, mereka beribadah, mereka berumrah, mereka membaca Al-Quran. Di samping pahala untuk mereka, dengan saya berkhidmat sebagai musyrif kepada mereka, saya juga mendapat pahala seperti mana mereka lakukan. Itu sebenarnya yang kami letakkan dalam diri saya ketika mana berkhidmat bersama dengan para Duyufur Rahman yang bersama dengan KJDT. Sebab tu kami sentiasa menjaga jemaah supaya mana mereka selesa dalam melakukan amal ibadah bersama dengan KJDT. Alhamdulillah, kami pun berterima kasih kepada musyrif KJDT lah. Okay, so sebelum kita nak ceritakan lebih lanjut mengenai momen-momen tu, kita baca komen sekejap. Okay, daripada yang tengah menonton sekarang ni, kepada Amir Haziq. Okay, dia dah dan share. Terima kasih share, dan jangan lupa yang tengah menonton ni, jangan lupa pakat-pakat share dan like. Okay, so daripada Muhammad Khairuddin Salim, ni muda KJDT. Ni ayat dia Ustaz, bukan ayat saya. Assalamualaikum Ustaz, rindu nak peluk-peluk entah. Tu ayat dia. Waalaikumsalam. Salam. Okay, daripada jemaah kami, Teh Mia Rabia, Assalamualaikum. Mudah-mudahan saya dapat pergi dalam waktu terdekat ni, insya-Allah. Daripada Saidah Jubri, Waalaikumsalam, dari DBU jelas sangat. Terima kasih. Jangan lupa pakai share lah. Dan juga daripada Al-Fadil, Ustaz Miftah. Dia tengah menonton ni Ustaz. Dia tengah menonton. Dan juga daripada Amir Haziq, Ustaz Syuib, payung selawat satu kali. Ni kita simpan lah last nanti. Ni kita simpan. Okay, so kita nak throwback balik. Itu yang tadi adalah momen masa trip Ustaz first. Okay, so untuk trip second pula, macam mana? Ada tak? Ustaz boleh share tak beberapa momen lah? Okay, trip 2019 trip 2019 saya pergi pada 3 hari bulan 12 tahun 2019. Masya Allah, trip ni kalau trip pertama saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syed Miftahul Ulum. Trip kedua, kalau nak tahu, saya Lone Ranger, tapi dengan bantuan Ustaz Syahrul Nizam lah. Itu saya bawa satu bas daripada jemaah, dan ini pengalaman orang kata masuk daripada Malaysia masuk ke Mekah. Dia bila masuk ke Mekah ni dia ada strict sikit lah kan. Masya-Allah, tabarakallah. Dalam jemaah saya alhamdulillah ramailah ada di kalangan mereka yang bawa anak-anak.
kalau nak kata throwback kan, nak throwback moment, saya ada satu moment pada ketika itu nak lakukan umrah yang kedua. Moment yang saya tak boleh lupa, nak luluh jantung saya sebagai musyrif, masya-Allah, pada umrah yang kedua. Okey. Segi teknikal, dalam pada mana saya membimbing para mana-mana musyrif KUJDT pun membimbing ibadah umrah, kami akan menyarankan kepada ibu bapa yang bawa anak-anak, okey, jemaah yang kurang upaya untuk berada betul-betul di belakang saya. Untuk betul-betul berada di belakang saya. Jadi golongan tersebut, ibu bapa yang bawa anak-anak, kanak-kanak, jemaah yang kurang upaya, mereka semua berada di betul-betul belakang saya. Supaya mana saya boleh ikut rentak mereka untuk saya bimbing mereka bertawaf, bersa'i dan sebagainya. Okey. Maka pada ketika mana nak melakukan umrah, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Okey, belakang sekali diawasi dengan Ustaz Syahrul Nizam lah, selaku petugas pada ketika itu. Maka pada umrah tersebut, dah habis lakukan tawaf, memang dah semua tak terpisah pun dengan para jemaah. Alhamdulillah, memang kami ikut SOP yang telah ditetapkan oleh KUJDT. Maknanya kami ambil tengah-tengah, maknanya kami tak adalah terlalu rapat dengan Kaabah, kami tak terlalu jauh dengan Kaabah. Kami ambil lakukan yang mana orang kata as long para jemaah yang dibimbing tak berpisah. Macam tu. Tapi pada ketika tu dah habis dah lakukan tawaf dah ni. Tawaf dah. Habis tawaf, okey, kita pun berkumpul untuk solat sunat kan? Solat sunat. Okey, masa ketika tu saya dah tengok dah semua jemaah saya, alhamdulillah lengkap. Semua tak ada masalah. Semua pun seronok dapat kerjakan, dapat lakukan tawaf pada ketika tu. Dah lepas solat sunat, lepas solat sunat, saya pun pakai mic tu, saya bagi tahulah. Saya bagi tahu kepada semua, okey, jom kita siap sedia untuk kita sa'i. Untuk kita sa'i. Okey, para jemaah pun okey, semua dah sedia. Okey, adalah satu keluarga ni, dia bawa anak, dia bawa 4 orang anak dia. Kakak, abang dengan 2 adik. Adik ni kira yang adik ni lebih kurang umur 8 tahun, 9 tahun lah gitulah. 8 tahun kot. Yang adik ni lebih kurang umur 6 tahun gitulah. Ayah dia dah fokus dah pada mereka ni. Cumanya momen dia terlepas pandang tu adalah disebabkan nak betulkan kain ihram si abang nombor 2 ni. Dia terlepas pandang. Tak lama pun. Just pandang sekejap, betulkan kain ihram, pusing balik, hilang. Hilang budak yang umur 6 tahun ni. Sampai kepada masa tu kami dah nak bergerak dah ni, nak bergerak ke sa'i dah ni. Ustaz Nizam datang kepada saya, kata ada jemaah kita budak umur 6 tahun ni lah. Masya-Allah tabarakallah. Berderau darah saya. Tapi kan sebenarnya kan, sebab tu saya kata bila mana kita berada di Masjidil Haram, kita dekat menjadi tetamu Allah. Masa tu pada ketika tu kebergantungan kita meletakkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebergantungan kita pada ketika tu, walaupun kita ni musyrif, tahu selok-belok yang ketika mana berada di Masjidil Haram, tapi pada ketika itu dalam hati saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jumpakanlah budak ni sebelum pada mana kami mula sa'i. Saya tak tenang. Bayangkan budak umur 6 tahun ni yang terlepas pandang ni. Ramai pada ketika tu. Masya-Allah tabarakallah. Sepanjang saya pun berbincang dengan Ustaz Syahrul Nizam. Ustaz Syahrul Nizam kata, okey, tak apa. Saya bawa jemaah untuk lakukan sa'i. Ustaz Syahrul Nizam dan juga parents dia akan cuba cari di kawasan sekeliling tersebut lah. Dalam perjalanan daripada tapak tawaf tadi tu nak menuju ke sa'i, ya Allah, sepanjang perjalanan saya ingatkan para jemaah dekat mic ini, saya bagi tahu, tolong para jemaah sekalian, masa inilah kita nak letakkan kebergantungan kita, keyakinan kita kepada Allah. Minta nusrah, minta pertolongan kepada Allah. Saya minta jemaah untuk sama-sama kita doakan. Minta supaya mana dipertemukan balik
Budak umur 6 tahun ni. Mana nak cari? Kalau kat shopping mall bolehlah iklan. Budak pakai pakaian warna merah, seluar panjang dan bla 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 bla. Ni mana nak iklan? Risau budak. Ni mana nak risau Masya-Allah tabarakallah. Allah tu Maha hebat. Allah tu Maha mendengar. Allah tu Maha mengetahui apa yang terkandung dalam isi hati kami para jemaah musyrif KUJDT pada ketika itu. Masya-Allah tabarakallah. You know what? Sebelum saya mulakan sa'i, Masya-Allah tabarakallah, Ustaz Nizam lari kepada saya, cakap dengan saya, Alhamdulillah dah jumpa. Ya Rabb. Lepas saya pun dah pergi dekat budak tu, saya pimpin sampailah saya habis sa'i. Subhanallah. Tapi kan saya nak cakap kat sini sebenarnya apa? Allah tu Maha mendengar apa yang terkandung dalam doa kita. Bila mana kita letak 100% kebergantungan kita kepada Allah, kita sendiri dapat lihat bagaimana Masya-Allah tabarakallah, Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebenarnya dia bukan hilang pun. Dia cuma di sebalik para jemaah pada ketika tu. Sebab masa tu kan nak lakukan umrah, jadi masing-masing pakai kain ihram yang sama. Jadi dia terlepas pandang. Tapi nak dijadikan cerita, alhamdulillah ada jemaah daripada negara lain yang jumpa dia, bagi dia gula-gula, pegang dia dan cari jemaah yang sama pakai tag nama. Sebab tu penting bila mana buat umrah, pakai tag nama tu. Tag nama tu bukan nak rimaskan kita, tak. Tag nama tu supaya mudah kita nak cari jemaah kita. Itulah momen. Sebenarnya banyak lagi momen. Momen-momen yang ni itu antara momen yang saya tak pernah lupa lah. Dan satu lagi yang sukalah saya nak bercerita. Baik daripada first trip sampailah second trip. Dan saya rasa mungkin pada trip-trip yang akan datang. Momen ketika mana sampai di Masjidil Haram, turun eskalator, nampak Kaabah. Allahu Rabb. Itu adalah momen yang saya tak boleh nak ceritakan. Yang kata setiap kali tengok tu, turun je eskalator, nampak je Kaabah, meruntun hati. Rasa sangat, ya Allah, aku ni hina. Ya Allah, aku ini seorang manusia yang banyak lakukan kesilapan, yang banyak melakukan dosa kepadamu, ya Allah. Tapi hari ini bila mana kita turun, kita nampak Kaabah, kita rasa sangat bahawa ya Allah betul-betul jemput kita sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya doakan kepada para penonton yang melihat live pada hari ini, saya doakan kepada kalian. Momen ketika mana turun eskalator untuk lihat Kaabah itu adalah momen yang paling subhanallah. Kita merasakan bahawa rasa betul Allah itu jemput kita datang ke rumahnya. Allahu Rabbi. Sekadar itu saja, insya-Allah. Awal. Okey, tu aku rasa hari ni bukan sekadar Ustaz Syuib ceritakan momen-momen. Hari ni dia 2 in 1. Sambil cerita momen, sambil tu berikan kita tips-tips dan juga tazkirah yang menarik lah. Okey, so Ustaz, kita ada banyak komen ni yang saya akan bacakan, dan juga komen tu memang menarik lah. Okey, tapi sebelum tu kita nak paparkan satu video yang video pada trip yang kedua Ustaz. Jom kita saksikan. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawa dalam pada mana Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada kita untuk terus hidup di muka bumi Allah, sedarilah bahawa ada perkara yang tersurat dan tersirat yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan, Okey, kami minta maaf ada kesilapan teknikal sebentar. Okey, tak apa, nanti kita akan paparkan lagi sekali. Okey, so kita nak baca komen dulu lah. So minta maaf. Okey, so daripada Ustaz Al-Fadil Ustaz Miftah. Okey, rindu kanda Ustaz Syuib. Allah, rindu juga. Rindu juga. Okey, daripada Muhammad Makfuz. Waalaikumsalam, Pasir Kudang clear. Alhamdulillah, hebat Ustaz Syuib. Tabarakallah, lama tak jumpa. Okey, kenalan Ustaz ataupun para jemaah. Okey. Dan seterusnya daripada ini salah satu musyrif KUJDT juga, Al-Fadil Ustaz Syakirin. Menonton dari Sabah clear. Alhamdulillah. Sihat kau, Pak? Okey, daripada Muhammad Nasir Zainul, Alhamdulillah. Okey, terima kasih menonton. Dan juga daripada jemaah KJDT,
trip 3 hari bulan 12 2019. Assalamualaikum Ustaz Syuib. Apa khabar? Saya jemaah 2019 Disember. Saya pergi dengan abang saya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Walaupun sakit kaki tapi masih bersemangat bawa kita jemaah semua buat umrah Allah. tawaf dan sa'i. Okay. Dan daripada Ramlah Talib, Waalaikumsalam, clear Ustaz, saya tonton dari JB. Ini kemungkinan yang tengah menonton kebanyakannya daripada jemaah-jemaah yang Ustaz pernah bawa lah. Okay, so tim dah boleh paparkan. Okay, so kita saksikan video yang kedua. Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, tidakkah kalian berasa untung? Tidakkah kalian berasa gembira? Dalam pada mana Allah hidupkan kita, Allah bagi peluang untuk kita panjang umur, Allah bagi rezeki kita untuk meneruskan kehidupan bersama dengan ahli keluarga kita. Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tuntun hati kita dalam ketaatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saki baki kehidupan kita ini, dalam pada mana Allah hidupkan kita ini menunjukkan bagaimana masih lagi ada peluang, masih lagi ada kesempatan, masih lagi ada masa sebelum saya, tuan-tuan dan juga puan-puan, untuk membuat persiapan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran, yang mana semua orang tahu. Bila baca ayat Al-Quran ni, pasti tak payah ustaz terjemah, memang korang boleh terjemah sendiri. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maksudnya apa? Setiap yang hidup pasti akan mati. Semua orang tahu. Sekecil-kecil manusia, sebesar-besar manusia, semua tahu maksud ayat ini. Sebab tu saya katakan tadi, dalam pada mana Allah hidupkan kita ini, tuan-tuan, ketahuilah bahawa ada kesempatan, peluang sebelum pada mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu saya katakan tadi, dalam pada mana Allah hidupkan kita di muka bumi, tidakkah kalian berasa untung? Allah bawa kita, Allah tuntun hati kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang umur, Allah datangkan kita ke rumah Allah. Panjangnya umur kita, Allah letakkan dalam ketaatan. Panjangnya umur kita, kita dapat baca Al-Quran di Masjidil Haram. Panjangnya umur kita, kita dapat solat subuh berjemaah di Masjidil Haram. Panjangnya umur kita, kita dapat lakukan amal-amal ibadah yang lain di Masjidil Haram. Tidakkah kalian berasa untung perkara ini? Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahawa Nabi SAW pernah bersabda bagaimana kalian ini hidup di muka bumi Allah ini. Nabi SAW pernah mendatangkan satu hadis menceritakan mengenai bagaimana hakikat sebuah kehidupan. Dalam Al-Quran, dalam ayat yang saya bacakan tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan tamsilan, Allah datangkan contoh. Dalam Al-Quran memang banyak Allah datangkan kepada manusia ini contoh, example. Kerana apa? Manusia ini perlukan contoh, baru dia faham. Nah, kalau Okay, sebelum tu kami meminta maaf, anda kata video tadi ada sikit kesilapan teknikal. Okay, tapi tak apa, kita bayarkan sambil tutup mata dengarkan suara Ustaz sambil berikan tazkirah lah. Oh, tu momen best tu, lepas subuh kuliah dekat sutuh kat atas tu, masya-Allah, best tu. Tu video antara video-videonya lah yang Ustaz berikan tazkirah. Kita ni yang tengah, bukan yang berada dekat situ pun nak dengar Ustaz beri tazkirah pun rindu. Allah. Tu di antaranya. Okay, so kita nak imbau sedikit. Tadi ada yang komen daripada Amir Haziq yang merindukan, yang menginginkan, dan juga saya antara staff KJDT. Dulu kita akan ada trip dekat Bandar Dato' On. Kita akan mulakan perjalanan daripada Masjid Bandar Dato' On. So pada masa itu kesemua jemaah akan berasa nervous lah, sebab nervous kan first time. Ada juga mungkin ada yang sebab nak pergi tu. Dan juga ustaz, di antara ustaz yang duduk bersama-sama jemaah membacakan selawat. Tenang sikit hatilah. Okay, so mungkin Ustaz boleh belanja sedikit selawat, kita sama-sama selawat pada hari ini. Boleh insya-Allah sama-sama lah hari ini. Kita sama-sama berselawat tafrijiyah. Inilah amalan kami yang kami bawa selalu pada para jemaah untuk kami
amalkan sepanjang perjalanan kami ketika mana kami lakukan ibadah umrah. Jadi insya-Allah mungkin bolehlah sama-sama kita ni baca salawat tafrijiyah insya-Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Itulah salawat tafrijiyah yang kita amalkan selalu, yang kita cuba ajar pada para jemaah sepanjang kita melakukan ibadah umrah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Syuib lah yang pada hari ini meluangkan masa bersama kami untuk kita ceritakan momen-momen terindah sepanjang Ustaz bersama KJDT. Okey, dan juga kita di penghujung live kita, dan juga ada beberapa komen saya nak bacakan daripada Ana Zam. Assalamualaikum Ustaz Syuib. Saya pergi dengan mak pada 2019. Kenangan yang tak dapat dilupakan. Moga ada rezeki kita ke sana lagi bersama suami dan anak-anak. InsyaAllah. Okey, jadi sebelum kita akhiri live kita pada hari, mungkin Ustaz boleh berikan sepatah dua kata ke sebelum kita habiskan live pada hari ini? Baik, pertama-tamanya buat tim KUJDT, mudirah yang saya hormati dan seluruh kaki tangan KUJDT, saya mengucapkan jutaan terima kasih. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu membalas segala jasa baik kalian, segala usaha kalian dalam memartabatkan KUJDT untuk melakukan pengurusan ibadah umrah, khususnya kepada rakyat Johor dan umumnya kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya doakan agar kembaru umrah JDT ini suatu masa nanti akan berada di satu tempat yang berprestij, yang sama, turut bersaing dengan travel yang lain, dan yang pastinya saya sebagai musyrif KUJDT merasakan kelainan tarbiyah yang ada dalam KUJDT. Saya doakan agar mudirah dan juga seluruh kaki tangan KUJDT ini mampu untuk teruskan legasi KUJDT ini sampailah bila-bila, insya-Allah. Dan buat para jemaah saya pada jemaah trip 3 hari bulan 12 2019 dan 19 hari bulan 12 2018, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada antum semua kerana kenangan yang kita bina dalam mana melakukan ibadah umrah pada suatu ketika dahulu. Mudah-mudahan dengan perkongsian kami sebagai musyrif KUJDT kepada kalian tidak menjadi sia-sia, dan kalian terus lagi beristiqamah berada di atas satu platform landasan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya di kesempatan ini juga saya ingin memohon maaf sekiranya sepanjang tempoh pengendalian saya pada tempoh hari terhadap kalian ada kekurangan dan kesilapan. Saya memohon maaf. Ketahuilah bahawa kami musyrif KUJDT sentiasa committed dalam menjalankan amanah, dalam menjalankan tugas dengan sebaiknya kepada kalian. Dan buat para penonton pada hari ini, khususnya penonton KUJDT dan umumnya kepada seluruh rakyat Malaysia, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar peluang
untuk kita melakukan ibadah umrah ini dibuka kembali kepada kita. Kerana apa? Hati ini sentiasa merintih rindu ingin menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mendoakan kepada kalian yang melihat live hari ini untuk dimurahkan rezeki, dijemput kepada kalian untuk sama-sama dapat menjejakkan kaki ke Mekah dan Madinah. Hari ini pengalaman yang saya ceritakan adalah sekadar gambaran yang mana momen tersebut saya tidak mampu untuk mentafsirkan dengan sejelas-jelasnya, melainkan kita sendiri yang pergi ke sana. Jadi saya doakan kepada kalian, bila mana diberikan kesempatan, KUJDT adalah pilihan anda untuk kita lakukan amal ibadah umrah bersama dengan kembar umrah JDT, insya-Allah. Jadi saya mudah-mudahan saya doakan kepada kalian dipermudahkan urusan, dan insya-Allah pada masa akan datang dipermudahkan untuk urusan ibadah umrah, insya-Allah. InsyaAllah, amin amin. Terima kasih Ustaz Syuib, dan juga kami juga berterima kasih kepada Ustaz lah yang selama ni membantu kami, dan juga walaupun tadi kata-kata Ustaz yang last tu memang sedih jugalah kita mengimbaukan. Okay, so saya tak nak terlepaskan peluang ni, saya ada nak baca sedikit komen daripada Wandi Norris, ni jemaah kita lah, Encik Wandi. Masya Allah, sedap suara Ustaz. Ya Allah. Dan juga daripada Muhammad Khairuddin Salim, Masya Allah, tabarakallah. Dan juga daripada Saidah Jubri, amin amin ya rabbal alamin. So itu kepada viewer, jangan risau, kita akan share lagi momen-momen kenangan yang terindah. Ustaz Syuib berikan tadi dalam live, berikan beberapa sahaja. InsyaAllah nanti kita akan berikan lagi, sebab jika ada umrah akan dibuka, insyaAllah kita akan jemput Ustaz lagi lah untuk menjadi musyrif. Okay. So kita akhiri terima kasih menonton kepada viewer dan juga Ustaz. So insyaAllah kita akan jumpa pada next live lah. Okay, Ustaz Syuib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.